kita proceed kepada pembelajaran kita hari ini. Okey, kita just go through sikit lah. Takut ada yang dah lupa So, last kelas kita belajar apa? Subtopik 9.3 expansion and contraction of matter. Okey, jadi dalam topik ni apa yang kita belajar? Siapa ingat lagi? Apa akan jadi pada objek? What happen to the particles apabila exposed to the heat? Apa jadi dengan partikel? Dia expand ke dia contract? Contract ni dia mengecut, expand ni dia makin mengembang. Apa jadi? Bila kena haba akan jadi apa kelas? Expand. Dia akan expand. Expand ni maksudnya distance between particle ataupun jarak di antara zarah-zarah tadi dah akan bertambah jauh. Tu maksudnya expand. And this process occur in solid, liquid and gaseous state maksudnya tak kisah. Solid pun boleh, liquid boleh, gas pun boleh. Apabila terkena pada sumber haba, the object will expand. Okay, expand bermaksud the distance between particles become further to each other, ataupun dia makin jauh daripada satu sama lain. Dan dia akan mengembang lah. Okay, dan ada beberapa eksperimen saya terangkan Okay, and then sebaliknya apabila satu objek tadi dia kehilangan haba ataupun disejukkan, so the object will be cool and contract. Contract ni maksudnya dia akan mengecut. Apa maksudnya mengecut? Maksudnya adalah distance between particles become closer to each other. Okay, dia akan become closer to each other. Ni yang last kita belajar So hari ini kita akan sambung kepada dia punya application dia. Masih lagi di bawah tajuk expansion and contraction, tapi dia punya application in our daily life lah. Ni application. Okey kelas, jom kita tengok yang pertama. Apa dia? So kita fokus kepada thermometer dekat mana thermometer ni? Thermometer is used to measure heat. Okay, thermometer is used to measure heat dan dia punya bacaan itu dipanggil temperature. Boleh faham dia nak measure heat. Berapa banyak amount of heat tu. Okay, so when hot, the mercury in capillary tube expand and move up. When cold, the mercury in the capillary tube contract and move down. Okay. So dalam ni ada mercury. Okey kelas, mercury ni sejenis apa? Ada metal ke, non-metal ke? Apa? Mercury. Metal. Mercury adalah sejenis metal ataupun sejenis logam. Dan dia adalah satu-satunya logam yang exist dalam bentuk liquid. Okay. And mercury is very sensitive to the heat. Okay. Maksudnya when it receive heat, it will expand drastically. Ataupun bila dia terima saja haba, dia akan berubah bentuk secara drastik. Sebab itulah bila kamu demam, kan ambil termometer, masukkan letak di bawah lidah. Okay. Walaupun suhu badan kita ni 37, 36, okay, hanya sedikit saja perubahan suhu, tapi termometer mercury tu dia dah boleh berubah bentuk. Boleh nampak tak? Dia dah boleh expand. Tak perlu nak sampai nak panaskan hingga 100 degree Celsius. Okay? Suhu badan normal manusia 36, 35 or 36 lah. Bila kamu demam biasanya 38. Nampak tak? Beza sikit, naik sikit dia temperature. Tapi mercury tadi dia dah boleh expand. Okay? So mercury will be expand when receive heat, and it will contract when it lost heat. Bila dia kehilangan haba. Nampak tak? So itulah yang akan menjadikan satu sukatan dekat sini. Let's say lah ini keadaan normal. Let's say lah this one is 25 degree Celsius. 25 degree Celsius is room temperature Room temperature adalah 25 degree Celsius. Okay. Siapa ada aircon dekat rumah? Kan? Kalau ada aircon, kalau kamu buat 25 tu rasa panas kan? Itulah dia room temperature. Okay? Kalau nak sejuk, ambil 16. Kan? Okay, so bila dia receive heat ataupun dia terima haba, bacaan tadi akan naik. Okay?
Ni receive heat. Bila the loss heat, bacaan akan loss heat. Bacaan akan turun. Okey. Apa yang naik, apa yang turun? Mercury. Okey. Okey kelas, next example. Apa lagi di sini? Okey, di sini dia kata fire alarm. Ni biasanya ada dekat sekolah lah, wajib ada di sekolah kan. Ada latihan pembakaran. Ya, yeah. Latihan pembakaran mesti ada kan duduk asrama, betul tak? Dan kita akan buat waktu bila? 3-4 pagi. Okey, biasanya dalam 2 pagi macam tu lah bomba akan datang dan sebagainya lah. Okey, so launching dia macam mana Launching dia akan panjang non-stop, betul tak? Kalau launching waktu habis waktu tu lain. Dia sekejap je, ni launching dia panjang je. Okey, macam mana konsep dia? Okey, so sebenarnya ini dia saya fokus dekat sini. Ini inilah, ini dalam bentuk diagram. Okey, dalam bentuk diagram lah. Sebenarnya wire tu dia bersimpang siur lah. Okey, dia pergi dekat bangunan ini, dia pergi dekat blok belah sana ini dia punya yang detect heat tadi Yang ni kita panggil dia sebagai bimetallic strip. Okey, bimetallic strip. Okey, apa dia bimetallic strip? Bimetallic strip ni dia consist of copper. Dia ada 2 layer. Yang pertama copper dan yang bawah dia adalah iron. Okey. So apa yang berlaku apabila dipanaskan? Cuba kamu tengok apabila dipanaskan, heated, siapa yang expand dekat situ? Copper ke iron? Warna kuning. Copper kan? Copper tu dia akan expand. Dia akan expand. Bermaksud copper ni dia ada lower melting point daripada iron. Lower melting point ni maksudnya dia lagi mudah mengembang lah. Itu maksudnya. So copper ni, melting point untuk copper lebih kecil daripada melting point untuk iron. Okay, iron tu Fe simbol dia. Iron. Ferrum. Dalam bahasa saintis, dalam bahasa sains kita panggil dia ferrum. Iron lah. Okay. So bila terdedah kepada haba, copper ni dia akan mengembang dahulu. And then bila dalam keadaan sejuk, dia akan bukan iron tu yang mengembang tetapi copper tu yang akan contract. Ataupun dia yang akan mengecut. Sebab tu dia lengkung ke atas. Alright. So kita gunakan konsep ini untuk fire alarm. So apabila bimetallic strip dia terdedah kepada haba, so dia akan expand dan akan menyebabkan benda ini bersentuhan. Nampak tak ada space kat sini? Ni macam kita belajar hari tu kan. Ini namanya apa? Ini namanya open circuit. Open circuit tu bermaksud dia switch off. Saya dah pernah ajar sebelum ni. Kan? Open circuit bermaksud switch off. Sekarang ni dah tutup kan, dia dah bersambung. Dan bersambung ni bermaksud dia adalah close circuit. Okey. Apa maksud close circuit? Close circuit ni maksudnya dia dah switch on. Boleh faham ni pelajar selalu keliru ni. Open circuit dia ingat open. Dia tengok open je open tu bermaksud litar tu tak bersambung, dia terbuka. Okey. Inilah maksud dia. Ni konsep, tapi benda ini dia boleh letak dekat macam-macam di mana-mana dalam kelas, dalam bilik guru, dia dalam library. Okey. Ini dia punya konsep lah, gambar rajah asas dia macam tu. Ini Swiss lah Ini Swiss. Okey. Swiss. Okey. Alright, boleh faham tak kat situ? Saya tak adalah baca cuma saya terangkan konsep dia lah Okey, jom kita baca dekat sini. When bimetallic strip is heated, expand and bend towards connecting screw to complete the electric circuit. Okey, bila circuit tadi dah bersentuhan, dia dah akan jadi complete circuit, maka current dah boleh mengalir. Bila current dah boleh mengalir, maka fire alarm tadi akan berbunyi. Okey, fire alarm tadi akan berbunyi. Alright, tetapi an electric current flow in the circuit and the bell rings. Okey, itulah dia Tapi dalam keadaan room temperature, bukan dalam keadaan sejuk dalam keadaan room temperature iaitu 25 degree Celsius tadi, suhu bilik kita sekarang ni lah. Okey, dia tidak akan bersentuhan, dia akan berada dalam keadaan lurus. Okey.
Okey, itu yang adalah nombor 2 lah, application. Nombor 3, gaps in between rails on the railway track. Ni dekat track kereta api dekat track kereta api tu kalau kamu perhatikan, okey, dia punya laluan tu, dia punya track dia punya track ni macam ni lah selalu kalau kita lukis kartun macam ni. Tapi sebenarnya dia ada space, okey. In between ni dia ada space. Nampak tak ni? Okey, apa tujuan dia? Sebab ialah railway tracks ni dia sentiasa terdedah kepada haba waktu siang panas kan. Okey, jadi dia kena ada gaps di situ to allow the metals tadi tu expand. Okey, to allow the iron track tadi. Metal tadi dia berbuat pada iron to allow iron track tadi expand. Okey, kalau dia tidak buat gaps macam tu, apa yang jadi? Dia akan bending. Okey, track ni tadi dia akan bending. Anak tak okey lah. Kenapa nak tidur? Okey boleh faham jadi kamu imagine kalau gaps tu tiada, maka railway track tadi ni dia akan bending. So bila bending maka berlakulah accident sebab jalan tak rata kan. Okey, tu adalah 3 contoh. Ada lagi tak? Oh, ada lagi contoh yang keempat, iaitu rollers in steel bridge. Okey, jambatan tahu jambatan? Jambatan Pulau Pinang ke apa segala jambatan lah yang kamu pernah lalu. Okey, sebenarnya di penghujung dia tu ni, di penyambung dia ni ada gap di situ. Ada roda dekat situ ada gap. Sebab apa? Samalah konsep dia. Rollers and space at one end of steel bridge allow bridge to expand during hot weather. Okey, jadi at high temperature it allow the rollers tadi tu untuk scroll lah. Kan dia akan apa? Bergeraklah supaya dan membenarkan apa tadi tu? Steel bridge tadi ni expand. Ni dia akan expand ke arah bertentangan lah bila high temperature. Okey. Itu je konsep dia This will prevent the bridge from bending or being damaged. Okey. Itu konsep dia lah. Kan? Ada lagi tak? Okey. Itu adalah 3 application 3 application. Alright. Boleh kelas? Hopefully kamu faham simple je penerangan dia. Konsep dia 2 je, expand ke contraction. Okey. Alright. Ni adalah problem solving lah in our daily life. Example problem solving. Okey, gambar apa ni kelas? Siapa faham? The bottle lid is very tight. Nak buka botol tadi tu sangat ketat. Dan apa kawan dia pesan? Try submerging the bottle lid in hot water for a few moments. Then the lid will expand and you can open it easily. Okey, yang ni dia syarat dia kena apa ni? Botol lid Okey. Ni botol lah penutup kan? Adakah dia mesti metal? Tidak semestinya. Walaupun benda tu plastik pun boleh. Okey. Kamu nak buka botol ketat, so yang bahagian penutup itu rendam dalam hot water. Okey. So kamu akan lebih mudah lagi untuk bukalah. Okey. Selalunya apa yang kamu buat kalau nak buka botol tak boleh ketat? Suruh kawan bukakan kan. Sebenarnya cara dia rendam dalam air panas. Penutup dia sahaja. Okey. Lagi problem yang lain. Okey, ni apa ni? Nombor 2 situation 2. Ni table tennis ball lah. Table tennis ball ni rasanya kamu dah familiar kot. Kan? Kalau kamu main tenis ni table tennis. Okey, pingpong lah Table tennis tu adalah bola pingpong lah Table tennis ball. In English kita panggil dia table tennis. Okay. So kalau dia kemek, apa kamu buat? Sama juga put into the hot water. Okay. So what happen? So kita tahu bahawa kata let's say this is ball kan.
Dia katalah dia kimik. Okey, so dalam ni ada particle of gas. So particle of gas ni tadi dia akan push the wall of apa? Dia akan push wall of ball ni tadi to the outside lah. Okey, dia akan expand lah, dia akan tolak. Okey, dan dia akan kembali kepada bentuk asal dia. Lagi? Ada lagi tak contoh yang lain? Okey, tak ada So informative practice. Okay. So what happened to the volume of water when it is heated? Apa jadi kelas? Apa akan berlaku? What to the volume of water when it is heated? Water will increase. The volume of water increase. Tapi dia tak banyak lah dia just ada perubahan sedikit lah. Tapi kalau terlalu panas sangat, apa yang berlaku? Dia akan vaporize kan. Bila sampai dia punya melting boiling point dia akan vaporize. Tapi before it achieve boiling point tu, dia akan expand dahulu dia punya volume Explain briefly why electric transmission cable and poles are hung loosely. Samalah konsep dia konsep dia pasal apa? To allow apa? Ni electric transmission cable and poles. Okay, to allow the cables to expand. Okay, to expand. Tahu kan electric transmission cable? Tiang elektrik. Tiang elektrik. Dekat tiang elektrik tu dia bersambung antara satu sama lain dengan wire, betul tak? Dan kalau kamu perhatikan, wire tu dia terjuntai kan antara tiang elektrik tu dengan satu tiang elektrik. Dia macam ni. Nampak tak? Ni tiang elektrik yang lain. Dia dah macam penyedai baju pula saya buat dia macam tu lah. Dia terjuntai, dia bukannya straight line. Sebab apa? Kalau kamu buat garis lurus, buat pasang dia secara ketat, apa yang akan berlaku? Takut pada suhu sejuk apa jadi? Dia akan contract, betul? Dia akan tarik tiang-tiang yang lain, maka jatuh tiang tersebut. So yang ni jangan cerita pasal expansion, cerita pasal contraction. Okay? Cerita pasal dia punya temperature lah. Okay, at apa? At cool macam mana cakap at cold weather, so the electric transmission cable will become apa? Will be contract. Okay. So apa? So it can prevent apa tu? The electric transmission cable ataupun dia apa ni? Yang tiang elektrik tadi tu daripada ni lah. Daripada jatuh lah. Okay, nombor 3, will the expansion and contraction of matter be harmful to the structure of building? Give your opinions. Ni opinion kamu lah. Macam mana kelas? Will the expansion and contraction of matter be harmful to the structure of building? Boleh tak? Bangunan, rumah. Okay, adakah ada efek kepada structure of building tadi? Tu opinion kamu. Rasa-rasanya macam mana? Adakah sebuah bangunan tadi dia boleh rosak ke macam mana? Saya rasa dia tak efek sangat tu sebab besar, bangun tu besar. Jadi mungkin susah mengembang ke. Jadi kalau panas macam Malaysia ni, mungkin kembang pun tak besar sangat lah. Jadi tak mengefek sangat bangunan tu. Okay, thank you. Siapa yang cuba jawab ni? Okay, good Okay, dia macam ni. Bila kata structure of building, it depends on the materials. It depends on the material. Pernah tak kamu tengok rumah diperbuat daripada dinding besi? Tak ada Dia berbuat pada batu bata. Okay. So kalau dia buat pada dinding besi pun macam kabin ke, dia mesti ada space. Ada space antara bumbung dengan dinding tu. Dia akan ada space lah. Okay. So kalau rumah batu dia tak efek sangat. Okay. Tapi kalau
the building are made up from the metal, it will affect, but kena ada cara lah untuk ni, okay, untuk set up the structure of building tadi tu. Macam juga konsep tadi lah, yang railway tracks, okay, dan sebagainya, konsep dia sama. Dia mesti kena ada space if the building are made up from the metal. So it depends on the metal. It depends on the metal that we use. Okay. Sebab dia kata opinion ni tak ada jawapan betul, tak ada salah. Saya tak ada kata jawapan dia betul, tak ada salah. Dalam buku teks pun tak ada jawapan untuk soalan yang nombor 3. Terpulang kepada kita lah, kita fikir secara logik. Okay. So sebenarnya dia tak efek sangat. Kalau efek pun ada kita boleh prevent dia based on the way how to allow the metal tadi expand. Kan macam jambatan tadi kan, jambatan tadi tu dia akan effect dengan expansion and contraction, tapi disebabkan kita letak ada space di antara hujung jambatan tadi tu, menyebabkan dia tak effect. Macam tu jugalah building. Okay. So walaupun building tu diperbuat pada metal pun, tapi the way we structure the building tadi tu, kita boleh prevent daripada contraction or expansion of metal tadi lah, from the harmful. Okay, itu pendapat saya lah. Alright class, boleh kita proceed pada yang tajuk seterusnya, 9.4. 9.4. Boleh kelas kita proceed? Kita nak habiskan topik 9 ni, nak masuk tajuk baru nanti ni, chapter 10 Okay, jom kita tengok 9.4. Ni adalah subtopik yang terakhir lah, tajuk 9, chapter 9. Okay. So the relationship between type of surface of object and heat absorption and heat emission. Okay kelas, lagi sekali kita ulang, saya ulang semula. Tajuk ini adalah berkenaan dengan type of surface object. Okay, bila saya kata types tu, maksudnya surface object ni macam mana? Apa ciri-ciri surface of object yang kamu tahu? Ada berapa jenis? Ada yang shiny, ada yang bright color, macam mana lagi? Ada yang dark color, dan sebagainya lah. Ada yang shiny, dark, okay, ada yang licin, kasar dan sebagainya lah. Bila kata surface ni macam-macam lah, kan? Surface object ada licin, kasar, warna dia gelap, warna dia terang. Okay. Dan type of surface of object ni, it can affect the heat absorption and heat emission. Okay. Heat absorption bermaksud objek tadi tu dia boleh absorb heat berapa banyak. Heat emission adalah sejauh mana surface objek tadi boleh reflect the heat tadi. Emission ni maksudnya dia boleh reflect heat tadi. Okay. So absorption and radiation of heat. Okay, jom kita tengok dekat sini. So apa ada kat dalam gambar rajah tu? Fuel tank truck. Fuel tank truck. Apa ni? Lori minyak lah. Okay, so have you ever wondered why fuel tanks are painted in bright color such as white or silver? Kenapa lori minyak kalau kamu tengok warna dia mesti cerah, ataupun warna dia shiny? Saya pernah tengok lori minyak yang dia tak ada design langsung lah, tak ada cat. Dia diperbuat, warna dia shiny lah, warna besi tu, berkilat. Kenapa dia berbuat sedemikian? Okay, this is because bright color do not absorb a lot of heat. Therefore, the evaporation of fuel is reduced. The ability of object to absorb and radiate heat depends on the type of color of its surface. Okay. So dalam situasi ini dia cerita pasal type of color. Nampak? Dia cerita pasal type of color. Okay, kita tahu bila lori tangki minyak ni, dalam ni ada minyak. Apa ciri-ciri minyak? Dalam ni ada minyak. Minyak ni easy tu apa? Easy to vaporize. Minyak ni dia mudah meruap.
Kalau kamu pernah tengok lah ibu atau bapa kamu isi minyak kereta kan. Isi minyak kereta. Ini isi minyak kan. Ini lubang tank tu. Kamu perasan tak macam ada something kat kiri kanan dia tu? Ada perasan tak? Macam ada aura di kiri kanan dia tu. Perasan. Perasan tak? Pernah tengok tak? Kalau pernah tengok sebab apa itu sebenarnya minyak tu dia vaporize. Minyak dalam ni dia vaporize. Okay? Sebab tu minyak kena tutup. Dah isi minyak kereta kena tutup. Jangan biar ada terdedah aja. Cepat minyak tu habis. Nampak tak? Kamu nampak macam ada aura kan Macam ada shadow je tu sebenarnya adalah minyak tadi tu dia vaporize. Dari mata kasar susah nak nampak lah. Okay. Jadi bila dia easy to vaporize bermaksud dia tidak boleh terdedah kepada haba. Okay. So that's why apa tadi tu? Fuel tanks tadi painted in bright color. Apa tujuan dia? Tujuan dia apa tadi? Mana? To reduce apa ni? Because to prevent dia daripada absorb heat lah. Okay, so dia takkan absorb heat, so the fuel evaporation is reduced. Nampak tak? Apabila surface ini dia shiny berkilat, maka haba pakai pen color lain lah. Okay. Ini heat lah Heat tadi ni dia akan reflect semula. Apabila surface ni tadi shiny ataupun warna dia cerah. Tapi kalau warna gelap dia akan absorb heat tadi. So bila dia absorb maka minyak dalam ni dia akan mudah evaporate ataupun vaporize. Okay. Jom kita tengok lagi. Okay. Ini penerangan dia kelas. Ini penerangan dia. When object absorb heat, temperature increase. When object radiates heat. Radiates ni maksudnya dia melepaskan haba lah. Radiates heat, temperature decrease. Okay. Apa maksudnya kelas? Bermaksud object can absorb and can radiate heat. And absorb and radiate heat ni depends on the surface of object. Okay. So surface object ni dia mempengaruhi amount of heat tadi tu. So dark and dull surface, okay, dark and dull surface are better heat absorber. Okay. So radiators and radiators. Okay. Dark and dull surface heat absorber and radiators. Maksudnya dia mudah menyerap haba dan dia juga mudah membebaskan haba. Compare to white and shiny surface. Okay. Saya nak bagi contoh macam mana ni. Ni objek ni. Ni. Handphone ni. Oi, tak nampak? Tu. Handphone ni color dia cerah, shiny. Bermaksud dia mudah dia difficult lah, ataupun dia susah untuk absorb dan juga susah untuk radiate heat. Dia susah untuk absorb and radiate heat. Tapi kalau objek tu gelap, ni gelap. Ya, ada dua handphone objek gelap it easy to absorb and radiate heat. Okay. Kejap kita tengok efek. Contoh yang paling mudah dekat mana kelas? Selalunya siapa boleh bagi tahu apa contoh dia dalam kehidupan harian kamu? Bila ada satu yang gelap, kamu panas. Pakaian lah Contoh yang paling mudah ialah pakaian kamu. Sesiapa sahaja yang suka pakai baju gelap, dia akan mudah cepat panas berbanding dengan orang yang pakai baju t-shirt dia colour putih. Okay. So kalau kamu ada aktiviti di tengah panas, di tengah padang, pakailah baju yang colour cerah. Okay. So kalau malam sejuk, pakai pula baju yang berwarna gelap supaya dia boleh absorb heat. Okay. Okay, heat concept in daily life. Okay, ni apa dia ni? Green building concept is an idea developed to reduce the effect of rapid development on the environment on our health. Okay, the feature of green building are listed below. Okay, apa dia green building concept? Okay, green building has high efficiency through the usage of solar energy and renewable energy. Has good water flow system, air circulation and lighting. Okay, use recycled materials. Okay, ni green building
apa ni, listed okey. Okey, feature dia lah, ciri-ciri yang ada pada green building concept. Okey. Dia kena ada apa tu yang pertama tu? High energy efficiency to the usage of solar energy and renewable energy. Okey, dia boleh renewable balik lah energy, recycle balik and has a good water flow system. Okey, ni pasal green building concept lah. Okey. Okey. 94 ke. Tajuk yang sama lagi, ini adalah praktikal. Okey kelas? Ini adalah praktikal. Okey. Kamu punya final exam kan dah akan ditunda kan daripada Februari ataupun hujung Januari tak silap saya kan. Hujung Januari lah. So topik kita pun dah nak habis lah, tinggal chapter 10, tinggal chapter 10 sahaja. Jadi lepas tu kita akan fokus kepada praktikal ataupun eksperimen wajib yang kamu kena tahu. Eksperimen wajib lah. Okey. Eksperimen wajib tu pun sebenarnya dah ada dalam kamu punya buku Science Process Skill. Pada muka surat yang belah belakang sekali hujung dan nak habis muka surat tu kan, dia ada fokus kat situ. Eksperimen yang wajib kita buat dalam syllabus untuk tingkatan 2 lah, sains Okey, jom kita tengok eksperimen yang ini. Saya rasa kalau kamu tengok diagram ini pun kamu boleh agak apa dia ni kelas? Saya tak nak baca lagi apa dia punya aim lah apa. Kamu tengok je kat sini apa agak apa yang kita nak tahu ni sebenarnya. Mana lagi panas? Okey, saya nak tanya kamu apa beza antara yang J dengan K ni? Apa yang kita ubah dekat situ? Color. Color apa tu? Color painted tadi kan? Milk can painted tadi. Nama dia milk can painted. Yang belah kiri tu warnanya putih, yang belah kanan warnanya hitam. Itu adalah manipulated variable. So ini adalah manipulated variable. Dalam eksperimen dia mesti ada variable. Variable ni apa benda yang kita ubah. Okey, ni lah kita punya MV, manipulated variable. Okey. Bila ada ubah, mesti ada efek. Apa efek dia kelas? Apakah responding variable dia? Agak-agak kamu. Temperature. Yes, ini dia. Temperature ataupun thermometer reading. Okey. Temperature ataupun thermometer reading. Inilah RV dia, responding variable. Fixed variable apa? Fixed ni dia boleh jadi macam-macam lah. Distance kena sama. Okey. Distance ni adalah fixed variable. Distance kena sama and sumber of heat pun kena sama. Dia tak boleh yang J tu ada terdedah pada 2 bangsa benda, yang K terdedah pada 1 bangsa benda. Tak boleh. Sumber dia kena sama. Dan jarak pun kena sama. Okey. So ni eksperimen dia, kita nak tengok sejauh manakah the color of surface can affect the heat absorption and heat radiation. Okay. So itulah objektif dia, nampak tak? To study how a dark object absorb and radiates better than a white object. So apakah kita punya hipotesis? Kita dah belajar kan, objek yang color gelap dia mudah untuk absorb dan juga radiates heat. Jadi dia akan yang paling perubahan yang paling ketara adalah dekat sini thermometer reading K sepatutnya higher than thermometer reading of J. Okay, so thermometer untuk K mesti lebih tinggi daripada temperature yang ada pada J. Ni kita punya hipotesis. Okay, ni hipotesis dia ni. Okay. Dah and then apa dia kata ni? Ni yang tadilah. Constant ni seperti saya katakan tadi. Constant dia adalah distance daripada source tadi. Manipulated color tadilah. Milk can painted tadi. Responding variable temperature ataupun thermometer reading. Dia ada salah satulah benda yang sama lah thermometer reading. Okay. Alright. So material black pen and white, apparatus seperti dalam diagram tadi lah.
Okay. So tak perlulah saya nak baca satu-satu cara nak set up dia. Kamu dah nampak kan macam mana cara nak set up dia. So kita observe lah. Observe the final temperature. Dalam eksperimen ni kita akan observe and record final temperature dalam masa 10 minit. Dalam masa 10 minit. Okay. Tu adalah final temperature. So dalam eksperimen ni kena record lah. Initial temperature. Initial tu air lah. Okay. And then apakah dia punya final temperature TF dia. So perubahan temperature yang paling besar itulah yang paling bagus sebagai heat absorption and heat emission. Okay. Okay. Ni pengiraan dia lah. Delta T yang segitiga tu kita panggil dia delta. Delta T tu maksudnya perubahan lah. Perubahan temperature. Yang lebih besar maka dia adalah the good heat absorption and heat emission ataupun heat radiation. Okay. So kita buatlah jadual dalam eksperimen ni, buatlah jadual. Ada initial dan the final temperature. Ini yang saya katakan tadi, increase temperature tu adalah inilah dia T final tolak T initial. T final tu TF lah. T initial ni short form dia TI. Boleh faham catatlah dekat situ. Okay. And then is the hypothesis accepted? Give your reasons. Kita tak buat lagi eksperimen kan. Let's say lah kita buat eksperimen, kita dapati bahawa apa tu K punya katalah ni X degree Celsius, yang bawah ni TF tolak TI dapat Y degree Celsius. Dalam hipotesis dia kata bahawa K tu mesti lebih besar daripada X lah. Sorry, Y ni kena lebih besar daripada yang X tadi. Sebab dia absorb lebih banyak heat. Okay. So which can absorb heat better? Yang mana kelas? Sepatutnya K. Sepatutnya yang K itulah. What inference can you make from this activity? Inference ni bermaksud cerita balik kita punya hipotesis tadi. Okay. So dark surface object is good heat absorbent than apa? Bright surface. Okay. Kita cerita pasal heat absorbent lah, ataupun penyerap haba, sebab cerita dia pasal serap haba. Okay, bukan cerita pasal release heat ataupun radiate heat. Okay. Itulah contoh. Ada lagi ke? Ada lagi okay. Ini jawapan dia tadi lah. Okay, the temperature in K increase more than 10 minutes because the dark object absorb heat faster than white object. Boleh jugalah jawapan ni. Ini jawapan yang tadi. Yang K tadi betul. And then temperature K increase more after 10 minutes because dark object absorb heat faster than white object. Okay. So soalan ini dia boleh jadi macam-macam lah jawapan asalkan konsep dia betul. Okay. Apa lagi? Ada lagi tak? Relationship between type of surface or object. Masih lagi. Okay, ni eksperimen yang kedua. Okay, yang ni kita gunakan good heat radiator. Okay, tadi pasal heat absorber. Okay, sekarang ni mana objek kah yang paling bagus membebaskan haba? So kalau ikut diagram ni macam ni lah. Sama juga. Okay, mana kau hilang? Okay, sekejap sama juga kita menggunakan dua setup lah, dua set, yang set J and set K. Okay, di mana sama juga okay, dia punya milk can tu painted in white color and black color. Okay. Seperti yang kita punya teori tadi ataupun hipotesis, kita mengatakan bahawa black color is good heat absorbent ataupun heat absorber. So adakah ada good heat radiator? Tu kita nak tahu.
So teorinya adalah yang mana satu akan turun temperature dahulu. Siapa boleh suggest? Antara J dengan K, temperature siapa yang akan turun lebih cepat? Okay. Okey, sepatutnya K lah Sepatutnya temperature yang K ni dia akan down faster compared to temperature of J. Okay, sebab apa? Sebab heat dia easy to expose. Dalam ni ada heat kan, heat tadi dia mudah expose to surrounding Okey, jom tengok lagi apa lagi dia nak terang ni. Mana dia asyik refresh je. Mana tadi? Ni kan. So sama juga lah kita record lah dia punya initial temperature, final temperature and kira dia punya different temperature dia berapa. Okay. So ni soalan dia, is the hypothesis accepted? Give your reason. Okay, sebabkan kita tak buat, so sepatutnya apa? Accepted lah sepatutnya hypothesis is accepted. Reason dia apa? Because apa tadi? Can K decrease temperature more than can J okay. Which can radiate heat better? Siapa? J ke K? K tu black, J tu white. Can K. So okay, sepatutnya apa? Sepatutnya K lah. Okay. Tengoklah bawah ni. Ni saya ada jawapan dia dah. Okay. Which can radiate better? Jawapan dia can K, because K ni dia bukan black painted And then nombor 2, what inference can you make from the activity? Inference ni apakah reason kamu? So reason ni adalah temperature in can K decrease more in after 10 minutes because dark object radiate heat faster than white object. So what method of heat flow causes the cans to lose heat? Okay, what method of heat flow? Nama method tu adalah radiation. Okay. Sepatutnya bukan method tu sepatutnya what process. Dia ada dua proses, radiation and absorbent. Okay. Okay, radiation. Okay, design an experiment to study whether a dull or shiny object absorb and radiates heat better. Design an experiment whether a dull or shiny object absorb and radiates. Okay, tadi kita cerita pasal apa ni? Pasal tadilah apa? Dua jenis surface kan. Yang pertama dark color ataupun black color, satu lagi white color Yang ini dia suruh kita design pula satu eksperimen whether a dull or shiny object absorb. So kamu kena macam mana nak buat tu? Jadi kalau tanya saya lah, buat saja macam eksperimen dekat atas tadi sama je konsep dia. Ada apa? Ada water dalam tu dan kita ubah dia punya surface dia saja. Yang pertama pakailah dull surface, yang kedua pakailah shiny surface, kan? And then apa? Kira lah temperature dia berapa. Sama je okay. So sama juga method dia ada dua. Kita test dia punya absorber, which surface is good absorber and which surface is good radiator. Tu kita nak test lah. Okay, ini dia. Nak test yang mana yang absorb heat bagus ataupun nak radiate heat bagus. Macam mana nak set up ni cikgu tak tahu. Sama je macam dekat atas ni. Ni macam eksperimen dekat atas ni, sama je. Yang kita ubah adalah dia punya surface ini sahaja, ubah. Okay, ubah je dia punya tu. Okay. So tak payah saya nak lukis semula gambar rajah tu macam saya kata tadi lah, ubah saja dia punya surface. Okay kelas? So ada lagi soalan so kita habiskan chapter 9.4. Okay, hari ni kita habiskan chapter 9 lah So relationship between type of surface of object and heat absorption and emission. Okay, tajuk yang sama. Jom tengok soalan nombor 1. What is the benefit of wearing bright color clothing in hot weather? Apakah advantage
kamu menggunakan bright color clothing. Apa dia kelas? It will absorb less heat. Okay, good. Pandai. Itulah jawapan yang bagus. Okay. Kalau kamu pakai baju yang gelap atau if you wear dark color clothing, so your clothes will absorb a lot of heat. Dan kamu akan rasa panas dan kamu akan cepat berpeluh dan kamu tidak akan selesa. Contohlah, katalah kamu ni cadet polis. Kan? Selalu cadet polis ni baju dia apa? Dark blue kan? Nak pula jadi AJK lalu lintas hari graduasi, berdiri tengah panas, memang berpeluh lah jawabnya. Okay, sebab baju dia cerah. Okay. Tapi yang kalau yang jadi AJK lalu lintas tu contoh lah PBSM. Okay, PBSM baju putih. Diorang tenang sikit lah. Okay, lambat panas kan. Right so nombor 2, what is the feature of the wall of a thermos that allow it to maintain the temperature of hot water for long time? Okay, kamu punya flux tu, thermos flux tu kalau kamu tengok dekat dalam dia, apa surface dia? Warna apa? Pernah tengok tak? Dia macam botol juga, dia macam botol kan, tapi dia tebal lah. Yang ni dia untuk apa ni, namanya thermos flux. So thermos flux ni untuk isi air panas, hot water. So dalam ini dia ada satu lagi lapisan yang berwarna shiny shiny. Ada setengah thermos flux ni dia menggunakan kaca lah, kaca yang berkilat lah so, kalau benda ni jatuh, kadang dalam tu boleh pecah. Tujuan dia apa? Supaya heat cannot expose to surrounding kan, so it can maintain the temperature more longer. Lama-lama dia akan sejuk juga, tapi dia lambat sejuk. So state to good heat absorber and radiators that can be used in our daily life. Ni kamu suggest lah siapa kan, good absorber and good radiators in our daily life. So actually dah ada jawapan dekat sini Okay, jawapan nombor 1 tadi dia tanya kan, kenapa pakai baju colour cerah. So inilah jawapan dia bright colour are poor heat absorber, therefore we will feel cooler. Yang nombor 2 dia tanya pasal flux tadi thermos flux tadi. Kenapa? Apa dia punya surface dia? Okay, so shiny inner surface. Macam saya kata tadi lah, dalam dia tu warna dia berkilat. Okay, shiny inner surface enable heat from the hot water reflect again inside the temperature of the hot water is maintained. Yang saya lukis ni tadi kan, heat tadi tu nak keluar tapi dia akan reflect balik ke dalam. Okay, heat yang nak keluar tadi tu dia akan reflect balik ke dalam. So the temperature of water can be maintained in a long time. Okay, nombor 3 dia tanya apa? State to good of heat absorber dalam our daily life. Okay, example, benda ni subjektif lah apa-apa jawapan pun kita terima kalau logik. So good heat absorber, dia kata apa tu? Cooling agent of the car engine. Ni cooling agent of the car engine. Okay, and ice pack heat radiator. Okay, ice pack heat radiator, candles and pots, any other answer are accepted. Mana jawapan dia ni? Okay, satu heat absorber, ini heat radiator. Saya tersambung pula So heat radiator adalah candles and pots, and other answer are accepted. Ni banyaklah jawapan dia. Okay, sebab dia kata in our daily life kan, so dia tak boleh fix dengan jawapan yang diberi saja Heat radiator ni maksudnya yang mudah release heat lah Okay. Okay, so selesailah tajuk topik 9.4.
Okay. So the next class nanti kita akan masuk chapter 10. Apa dia chapter 10? Characteristic of sound wave. Okay kelas, tapi sebelum kita sudahi kelas kita, saya ingat nak buat quizzes. Boleh? Quizzes lah, buatlah sikit sedikit exercise. Boleh. Ada masa kan? Sekejap. Sekejap saya akan okey. Ya, saya akan tarik ke bawah. Okey, ini quizzes saya harap yang hadir boleh join lah. Macam biasalah kita ada nak tahu overcome macam mana kan. Okey, ambil apa ni klasik lah mana? Okey, continue. Okey, boleh tak join ni? Type dekat Google joinmyquiz.com and then nanti masukkan password tersebut, kod tersebut. Soalan dia tak banyak pun. 10 soalan kot. Good. Tulis nama sebenar dan juga nama kelas. TMS 2007. Siapa tu? Okey, dah baru 27 orang. Lagi yang lain tolong join. Semuanya ada 46 orang. Okey, lagi yang lain. Lagi 44 orang. Dah, itu je. 34 je 35. Yang tak join ni saya akan anggap dia melilau tempat lain. Ataupun bahasa mudahnya fly. Boleh tak saya nak anggap macam tu?
Ibarat kita tengah kelas kan, kamu pergi koperasi, okey, pusing pergi toilet, macam tu lah. Okey, 36. So, okey, boleh lah saya proceed kelas. Kita nak tunggu masa nak jawab lagi kan lambat pula kita habis. Okeylah, 37 orang saya proceed Okey, get ready. Ya. Okey. Siapa lagi tak jawab ni? Sikit lagi. Hussein. Bawah ni.
TMS kosong je. Yang tak okey kot. Se. Aisyah, senyap dah. Okey. Ella. Okey, Nur Husna Abdul Razak nombor 2. Nombor 1 siapa tu? Nik Hidayah nombor 1. Nombor 3 Akil Naufal. Okey. Alright. Okay, class accuracy 86%, 86 orang betul. Hampir semua soalan, okay. Toughest question, soalan nombor 2 paling susah. Oh. Longest question orang nak jawab. Soalan nombor 8. Okay, where there are errors in the quiz. Okay, question dia mana? Okay, mana tahu yang ada jawapan. Okay, sekejap review question. Okay, tengok soalan nombor 1. Why is the fuel tank on an all tanker truck painted in shiny color? Tadi dah belajar kan? Shiny color are weak heat absorber. Okay, itu jawapan dia lah. Shiny colors make the truck looks nicer. Tak ada kena-mengena dengan dia punya kecantikan dia adalah weak absorber lah. Okay, supaya apa? Supaya minyak dalam tangki tu not easily evaporates. Okay. Okay, nombor 2, the silver surface of the teapot retains heat longer. This is because silver surface on the teapot. Teapots ni tadi konsep dia macam yang thermos flux tadi lah dia kata silver surface dekat bahagian dalam dia tu silver berkilat lah. So the silver is weak radiator, the silver is good heat radiator. So weak heat radiator, okay, radiator ni maksudnya dia tidak mudah untuk membebaskan haba. Okay, ramai yang salah 12 orang. Alright. Wall of house are painted with bright colours because, okay, so jawapannya bright surface apa heat absorber. Yang nombor salah ni, bright surface are good heat absorber. Kita nak yang surface untuk dinding mestilah yang poor heat absorber. Kalau dinding tadi the good heat absorber, maka panaslah rumah kamu. Okay. Contohlah bila nak buat rumah kan, okay, batu yang kita gunakan, ada yang batu pasir, satu lagi batu tanah liat tu. Batu tanah liat tu, batu tu sejuk. Maksudnya dia sejuk adalah maksudnya dia not good heat absorber. Kalau yang batu pasir tu kan, dia warna putih. Dia batu bata dia warna putih. Yang tu adalah good heat absorber. Siapa yang rumah pakai batu tu cepat panas. Okay. Why is avoiding black color t-shirt during activities under the sun, under hot sun, a good idea? Because black are good heat absorber. Betul, black adalah heat absorber. Sebab tu adalah kita kena avoid using black color t-shirt. Black are weak heat absorber. Oh, ada juga seorang tersesat soalan ni. Bukan black are good heat absorber. Which can is better heat absorber? Yang mana color hitam ni lah, dark can. Ada juga salah. Ini fokus ke tak kelas tadi ni? Okay, if we fill both glass with hot coffee, which cup coffee will probably cool down faster? Mestilah yang warna gelap. Kan? Sebab dia good heat absorber dan juga adalah good heat radiator. Yang warna gelap tu.
Okay, which surface is better, heat absorber and radiator? Okay, heat absorber mesti warna gelap. Tu dia warna hijau, dark dull surface. Okay. Sarah is going to take yang paling ramai lama pelajar nak jawab tadi ni. Sarah is going to take her children to the beach this weekend. She plan to get a huge umbrella to reduce heat from the sun. Which of the following criteria can be taken into consideration when choosing the umbrella? Ada dua jawapan betul. Yang pertama type of material, yang kedua adalah color of the umbrella. Height of umbrella and flexibility tak ada kena mengena kita belajar hari ni. Type of material kita dah belajar kan, ada heat conductor, ada heat insulator, ingat tak? Kita dah belajar sebelum ni. Satu lagi kita belajar adalah heat absorber and heat radiator kan, yang ni, yang color of umbrella ni Okay, why are most of the frying pans black in color? Frying pans nak masak tu lah. Okay, the black frying pans absorb heat better. Okay. Lagi next. What color of clothing is most suitable to be worn during hot weather? Color putih lah, white. Dah belajar tadi. Ada juga cakap black. Ni mesti hobi baju gelap ni. An object with surface is a good absorber. So kalau good absorber mestilah warna gelap. Dark lah Asal heat absorber and heat radiator yang bagus warna dia adalah gelap. Ingat tu. Ada dah? Okay, so itu sahaja latihan kita hari ni ya kelas. So itu sahaja kelas kita. Hari ni terima kasih atas komitmen anda, hadir ke kelas dan juga menjawab kuis yang diberikan. So kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Semua? Ada apa-apa soalan nak tanya tak? Soal saja. Tak ada tak ada so kalau tak ada, kita sudahi kelas kita dengan tasdid kifarah dan surah wal-as semua. Jumpa lagi. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.